Baik, kisah berikut ini juga tentang gangguan dalam rumah. Kalau tadi kisah Cik Amri yang saya bacakan, gangguan dalam rumah yang mungkin belum lagi sempat dibersihkan rumah tersebut. Tapi kali ini, kisah daripada seorang pendengar nama ini adalah peninggalan arwah ibunya yang dikatakan adalah setiap malam-malam. Ibunya bukan tukang ubat, bukan. Tapi ibunya mengamalkan sesuatu sampai sekarang. Beliau, adik-beradik yang lain tak tahu apakah amalan ibunya. Dan ibunya pun tidak berkongsi, malah melakukannya secara senyap dalam rumah Kak Safia. Jadi amalan antara yang dilakukan, saya ringkaskan sebab banyak sini diberikan. Saya tak nak sebut semua sebab nanti mungkin ada yang dengar, ada yang tersinggung dan sebagainya. Tapi kata Kak Safia, antara amalan yang dilakukan oleh ibu saya, pernah saya terlihat ibu saya hari Khamis malam Jumaat, dia akan mengasap satu rumah kisi. Satu rumah saya akan diasapkan. Saya pernah beberapa kali tanya, tapi dia hanya menjawab, kau tak tahu, kau diam. Aku ni buat ni benda untuk kebaikan keluarga. Dan saya dah tak nak cakap lagi apa-apa. Saya takut nanti ibu tersinggung. Saya ni macam durhaka pada ibu. Jadi saya dengan suami hanya diam saja. Anak-anak pernah tanya kepada neniknya. Dan neniknya menjawab, ini untuk melindungi rumah daripada dimasuki oleh makhluk-makhluk yang tak diundang. Jadi pendengar Ria 897 FM, sejauh manakah kebenaran mengasap rumah dengan asap kemenyan bara api satu rumah? Ibu Kak Safia arwahnya melakukan perkara sedemikian. Antaranya perkara lain juga yang dilakukan pada pintu-pintu rumahnya, khususnya pintu masuk dalam rumah dan pintu bilik arwah Ibu Safia, akan diletaknya besi berani dan juga paku yang panjang. Jadi pernah, kata Kak Safia, saya cabut paku yang dilekatkan pada pintu besi sebelah atas tu, dia cabut, simpan. Kemudian arwah ibunya marah dan tanya, mana barang aku ke atas ni? Jadi Kak Safia pun tunjuk, lain kali kau jangan pandai-pandai kau cabut barang aku. Sedangkan rumah itu adalah rumah Kak Safia. Jadi apa nak buat, tak nak durhaka, tak nak melawan, Kak Safia buat bodoh lah. Apa boleh dilakukan oleh seorang anak. Bila ibu meninggal dunia, rumah menjadi tak tenteram. Kisi, macam-macam perkara berlaku dalam rumah. Khususnya bilik arwah ibu saya, Kisi. Sejak ibu saya meninggal, macam-macam bunyi kami anak beranak dengar. Bunyi orang tarik kerusi, bunyi orang menangis. Kadang-kadang bila saya berjalan daripada ruang bilik ke ruang tamu nak ke dapur, ada orang panggil, Safia, Safia. Betul, Kisi. Anak saya pun pernah mengatakan bilik nenek seram. Sejak malam tersebut, malam-malam gangguan berlaku, kami tutup pintu bilik neneknya dan tidak usik. Dari situlah benda itu makin bertambah, ataupun saya tak tahu dah memang ada dalam rumah. Akhirnya saya dengan suami berusaha setelah banyak kali dalam rumah, khususnya dalam bilik arwah ibu. Tempat lain tak ada, Kisi. Bilik arwah saja banyak bunyi gangguan. Dapatkan seorang pakar datang ke dalam rumah, dan pakar itu merasakan dalam rumah tak ada apa-apa. Tapi apabila dia melangkahkan kaki masuk dalam bilik arwah ibu saya, dia keluar balik. Dengan muka yang dapat saya lihat, ada benda yang tak kena. Jadi saya teruskan kisah Kak Safia di sini. Pendengar-pendengar Ria 897, bila dapat tahu, Kisi, dalam bilik arwah ibu mak saya rupa-rupanya mengamalkan ilmu memuja. Setiap hari Khamis malam Jumaat, setelah dia usap rumah, ketika semua orang sedang tidur, dia akan puja. Apa dia puja? Makhluk penanggal, pontianak, polong akan dipuja. Dan dalam bilik arwah, Kisi, ada lebih 17 makhluk jin yang terperangkap mengikut kata pakar tersebut. Bila saya dengar, terus lemah semangat saya. Suami sampai tak terkata. Nasib baiklah anak-anak tidak bersama dengan kami ketika itu. Jadi saya tanya pakar tersebut, macam mana nak keluarkan? Dia kata memakan masa yang lama. Saya dengan keluarga harus bersabar. Memang seram, Kisi. Bila dikatakan dalam bilik itu ada 17 makhluk jin yang disimpan, dipelihara oleh arwah ibu. Pakar mengeluarkan satu persatu. Antaranya, terperanjat bawah katil ibu, bawah tilam. Bila pakar tersebut mengangkatnya, penuh dengan pasir, entah datang dari mana.
Sebab itulah, saya masih ingat sekali. Antara satu malam ketika saya terbangun di waktu malam, terdengar suara ibu memanggil saya. Safia. Saya bangun, keluar dari bilik, terus melangkahkan kaki ke depan pintu bilik ibu dalam keadaan mengantuk dan separuh sadar. Terdengar arwah ibu panggil. Bila berada depan pintu, saya istighfar. Kisi, mak saya dah meninggal. Siapa yang sebut nama saya? Sejak hari itulah, saya, suami dengan pakar cuba berusaha mengeluarkan jin abajua dalam bilik arwah ibu tersebut. Kisi, pakar suruh saya dengan suami solat 5 waktu dalam bilik tu. Jangan solat tempat lain. Jangan solat di ruang tamu, jangan solat bilik saya, jangan solat dalam bilik arwah. Saya ingat lagi ketika saya sedang mendirikan solat asar seorang diri dalam rumah. Suami bertugas, anak belum balik sekolah. Rakaat kedua, apabila saya sedang baca surah Al-Fatihah, ada benda tarik kain saya dari belakang sampai terbuka telekung sebelah atas saya, Kisi. Dan saya tahu Kisi, bukan saya seorang dalam bilik. Saya tetap teruskan solat, Kisi. Setelah saya mulakan solat saya kembali apabila telekung saya terbuka sedikit. Tapi memang suami saya pun mengatakan, waktu tu kami sedang solat maghrib, kata Kak Safia. Setelah waktu maghrib tu ada sedikit wirid yang kami lakukan, berzikir dan sebagainya. Malam nak tidur suami tanya, awak tadi bila kita solat maghrib awak nampak tak? Suami tanya saya tanya nampak apa bang? Tak ada apa-apalah kalau awak tak nampak. Saya mati-mati tanya dengan suami, kata Kak Safia. Nampak apa bang? Tak ada, bawa katil mak. Abang nampak macam mayat orang. Tak apalah bang kita usaha dengan bantuan Haji Yusof. InsyaAllah kita akan dapat mengeluarkan barang-barang ini dari dalam rumah ya bang. Yalah, insyaAllah. Itulah kisah pengalaman saya. Terima kasih kerana sudi berkongsi dalam kisah rancangan Misteri Jam 12. Baik, pendengar di 897 FM boleh hubungi saya di 669-11897. Kisah-kisah yang saya terima berikut ini daripada Ashirin. Katanya, Ashirin, apa khabar Kisi? Khabar baik. Saya ingin bercerita satu peristiwa yang menyeramkan. Saya ingat satu kisah pengalaman saya. Pernah saya berbual dengan seorang makcik yang naik lift sama dengan saya. Untuk pengetahuan Kisi, saya tinggal di salah sebuah kawasan dekat Kalang Baru. Rumah saya ni di tingkat 6. Saya masuk lift, tiba-tiba ternampak seorang makcik sedang berjalan menuju ke arah lift. Saya pun tekan butang balik, pintu lift terbuka. Bila makcik tu jalan perlahan-lahan, dia pun masuk ke dalam lift. Dia senyum dekat saya, dia tanya terima kasih. Saya pun tanya, makcik tingkat berapa? Dia kata tingkat 6. Oh, samalah kita. Saya pun ajak berbual. Tanyalah makcik tu tinggal sini dah berapa lama, jarang nampak. Dia kata dia datang nak tengok anak dia. Sebab dia jarang duduk sini, dia duduk dengan anak satu lagi. Kisi, panjang saya berbual. Lama kami berbual dengan makcik. Betul Kisi? Saya rasa, kata Ashirin, saya berbual dengan makcik ni. Saya dah tahu makcik ni duduk dengan anak mana dan siapa nama anaknya, tinggal mana. Rupa-rupanya adalah ibu kepada jiran saya, tapi unit sebelah ujung lah. Saya, kalau kita naik tangga, lazimnya saya balik, saya akan belok sebelah kiri. Dan rumah jiran yang disebutkan adalah tangga tapi sebelah kanan. Jadi, bual punya bual, kita bercakap, kita bertanya khabar, saya tanya dan sebagainya. Dia pun ceritalah, dia ada penyakit lah, itulah. Saya pun cakap, ibu saya pun sama, kencing manis, darah tinggi, biasalah, sakit orang Melayu. Dia pun kata gitu. Jadi, saya sedang berbual dengan dia, kata Ashirin, saya terperasan, dalam hati bercakap ni, lama pula tak sampai-sampai tingkat 6. Banyak saya tanya soalan. Kemudian, makcik tu pun ajak bual, dia tanya, kenapa? Tak cik, saya rasa macam lift ni tak sampai-sampai pula. Ya ke? Entah macam mana, setelah beberapa saat saya tegur, baru pintu lift terbuka. Saya jalan keluar. Makcik tu pun ikut saya dari belakang jalan keluar. Dia jalan pelan lah sebab kakinya sakit. Saya tanya, cik nak saya bantu? Tak apa. Anak balik dulu. Nanti cik pelan-pelan sampai rumah. Yalah,
Jadi, kata pendengar kita ni, saya pun Ashirin kata pulang ke rumah lah. Buka pintu, masuk dalam, mandi dan sebagainya. Beberapa hari kemudian, saya nampak jiran sebelah ujung. Jadi, saya tanya dia, "Mak awak apa khabar, sihat?" Dia tengok saya. "Mak saya?" Mak awak semalam baru saya berbual dengan dia. Katanya, beberapa hari lalu baru saya berbual dengan dia, kata Ashirin kepada jirannya itu. Kemudian, jiran tu tanya, "Beberapa hari, saya rasa awak salah orang tak? Awak kan yang tinggal blok unit ujung." "Ya, saya baru berbual dengan mak awak." Dia ulang lagi, "Mak saya tak ada kat sini. Mak saya dalam hospital, ICU, sakit tenat." Astaghfirullahalazim. Awak biar betul. Betul. Kisi saya tak percaya. Saya kata saya nak jumpa maknya juga. Jadi, pada hujung minggu tu, saya dengan ibu saya pergi menziarah makcik yang sakit. Sama kisi wajah makcik yang saya nampak dalam lift, tak terkata saya dibuatnya. Sejak malam tu, sejak hari yang disebutkan, saya mula rapat dengan jiran hujung. Kami mula berbual, bertegur siapa, sampailah ke saat ini. Terima kasih Casey dari Ashirin, peminat rancangan misteri jam 12. Wah, pendengar jam 12, cuba anda bayangkan mereka, khususnya Ashirin dan juga makcik ni berbual. Masuk lift dia tahan lift tu, makcik tu masuk, dia cakap, sempat tanya duduk dengan anak mana, makcik ni dia tahu sakit dan sebagainya. Begitu lama rasakan, tapi lift tu tak sampai-sampai dia tegur. "Cik, lift ni tak sampai macam lama." Baru pintu lift terbuka. Bagaimana? Sekarang ini kalau anda nak balik rumah, sedang naik lift, datang seorang makcik ke, seorang perempuan muda rambut panjang, dari jauh sedang berjalan, adakah anda akan tekan butang lift, tunggu budak tu masuk, makcik tu masuk, ataupun tak apalah kirim salam? Bagaimana pendengar Ria 897? Rupa-rupanya ibu pada jiran yang ujung tu sakit tenat di hospital. Dan bila mereka menziarahi orang yang sakit, barulah dapat tahu makcik tu sama. Dan itu adalah satu perkara yang benar kata beliau. Dan kisahnya diteruskan dalam rancangan MJ12. Mungkin ada baiknya lah kita digalakkan untuk menziarahi orang yang meninggal, orang yang sakit di hospital, supaya ia mengingatkan kita bahawasanya satu hari nanti kita juga akan kembali kepadanya. Pendengar Ria 897, bunyi yang tadi cuba saya hasilkan bukanlah satu bunyi yang kelakar, tetapi inilah yang dialami oleh keluarga kita, keluarga misteri jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nur Ashikin. Casey boleh panggil saya Shikin saja. Waalaikumsalam Shikin. Pengalaman yang saya ingin berkongsi pada Casey dan juga pendengar misteri jam 12 berlaku di seberang tambak. Lebih kurang sebulan yang lalu, Casey. Sebulan yang lalu. Pada bulan September juga, kami telah pun balik kampung ke Malaysia. Kampung yang disebutkan ini adalah sebuah kampung di kawasan Parit Batu. Kampung makcik saya. Sebenarnya suami kepada makcik saya meninggal dunia bila mendapat berita ramai keluarga di Singapura, katanya ramai keluarga di Singapura telah pun bergegas ke seberang tambak untuk menziarahi si arwah yang meninggal dunia. Jadi pendengar Ria 897, kisah yang diceritakan oleh Nur Ashikin ataupun Shikin nama ringkas. Bila sampai di kampung, kelihatan banyak kenderaan, ramai orang. Kami dapat berita itu sekitar pukul 10 malam. Kami sampai sekitar 12 lebih tengah malam. Rakan-rakan MJ12 hampir 1 pagi sampai ke seberang tambak. Parit Batu nama kawasannya. Di
luar rumah banyak kenderaan dan juga mungkin saudara mara terdekat yang dah sampai. Jenazah akan dikebumikan keesokan harinya. Pada malam itu ramai yang duduk dalam rumah dan mula membaca surah-surah Yasin. Dari dalam bilik di mana jenazah diletakkan dalam bilik sampai keluar ruang tamu semua sedang membaca. Jadi kisahnya begini. Saya, suami, kakak ipar, adik-beradik, lebih kurang dalam 4 kenderaan sampai. Makcik menangis dalam rumah tepi suami yang sedang terbujur baring di atas katil. Ramai orang sedang membaca surah Yasin. Kesi, dipendekkan cerita. Tiba-tiba Kesi, makcik saya ni membuat satu bunyian yang menakutkan. Dia mendongak ke langit, kemudian dia membuat seperti bunyi seekor ayam. Ramai-ramai yang berada dalam bilik yang sedang membaca surah Yasin terperanjat dan melihat ke arah makcik dalam keadaan tidak biasa. Apa yang memeranjatkan sangat depan mata saya, lidah makcik saya boleh keluar panjang sampai ke dadanya. Memang tidak boleh dibuat oleh manusia manapun. Lidahnya terkeluar panjang bila saya nampak. Saya terperanjat, Kisi. Ingatkan dalam filem berlaku perkara macam ni. Pak Long yang ada dalam bilik tersebut, minta maaf, boleh keluar sekejap tak? Menyuruh beberapa orang dalam bilik keluar termasuk saya. Dalam bilik hanya Pak Long dan juga 2 lagi pakcik saya dengan makcik yang berada dalam bilik seolah-olah terkena sampuk. Saya keluar dan tak tahu apa berlaku dalam bilik, tapi saya dapat dengar bunyi seperti seekor ayam. Berkali-kali kedengaran. Mala yang sedang baca di luar satu persatu berhenti dan memandang ke arah satu sama lain. Dipendekkan cerita, akhirnya setelah lebih kurang 40 minit, Pak Long dan juga 2 pakcik keluar. Mak Long saya bertanya pada suami kenapa. Dah sudah, jangan ditanya. Teruskan baca Yasin, teruskan. Yang lain boleh masuk bilik. Makcik saya yang orang Malaysia ni, Kisi, sedang duduk tepi katil, seolah-olah kelihatan lemah sangat-sangat. Tapi setelah kejadian malam tersebut, dia kembali pulih dan tidak ada apa-apa lagi gangguan yang berlaku. Tapi itulah pengalaman saya. Sayang tak dapat lihat sebenarnya apa yang berlaku. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Kesi. Hai, siapa tu? Amin sini. Panggilan dari mana ni? Saya daripada dalam kereta nak pergi makan ni. Oh, okey. Dan pengalaman yang anda nak cerita tentang apa? Silakan. Ni 5 tahun lalu lagi, Kesi. Apa yang berlaku? Kita pergi explore lah kat kubur. Pasal kita satu kereta lah, ingat nak macam pergi explore lah tempat yang kita training dulu kan. So, tanya kawan macam kita pergi lah pergi kubur. Dulu macam kami okey-okey kan. So, saya tanya berani tak. So, kita pergi lah masuk dalam. Ni macam kita masuk dalam perimeter tau. Macam square di situ lah. So, first time kita masuk, trouble. So, kita lepak dekat bus stop. Kita lepak dekat bus stop. Kawan saya tegur, tadi kan sebenarnya aku dah nampak benda. Habis kita cakap, kau nampak apa tak dalam kita? Tak nak, aku tak nak bilang korang pasal aku tengah takut. Habis kita semua macam, kita 3 orang cuma bilang dia, cuma kita pergi lagi sekali lah. Kita pergi tengok. Habis memang kita tu ni cakap, tak nak, aku seram. Tak apa, kau tak payah tengok. Sampai tempat dia kan, kau tunduk bawah je. Kau bilang kita kat mana, nanti kita tengok. So kita pergi lagi lah. Kita pergi lagi, so dah nak macam dah nak keluar daripada tempat tu, saya kena belok kiri. So bila saya belok kiri, saya nak kena toleh kanan nak tengok dari kereta lah. Tapi padahal malam tu tak ada kereta kan. So saya bicara belok kiri lah. So saya tetap toleh kanan lah. So bila saya toleh kanan tu, ada nampak macam tubuh perempuan lah, pakai kain batik, baju putih lah.
tengah duduk macam duduk antara dua sujud gitu lah. Habis terus saya pecut keluar. Member-member semua dekat dalam kereta tu tengah keluar komik. So kita dah sampai bus stop kan. Saya terus kaku, saya jam. Aku tak boleh keluar kereta ni, aku tengah shock ni. Saya bilang dengan orang lah. Habis member saya semua dekat keluar. Kita relax. Habis kita semua tanya, kau nampak apa tadi? Saya bilang diorang tak nampak apa. Habis saya bilang dengan diorang, aku nampak tak ada apa-apa tau. Tapi bila aku toleh kat aku, sebab aku terus berjut. Yang kelakarnya, semua member semua tak dalam, semua nampak sama benda. Tak ada cakap, bila saya berjut tu, itulah time yang dia tu selitu tu, tengah tengok kat kita. Jadi semua perasan benda yang sama lah semua perasaan benda yang sama, semua nampak benda yang sama. Jadi terima kasih ya. Selamat pagi. Okay, tak pagi. Kembali. Baik, bagus kisahnya. Ringkas, padat dan jelas kisah yang dikongsi sama. Terima kasih pada brother kita awal tadi. Anda sedang bersama dengan saya, Casey, dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah yang ingin saya sampaikan ini datang daripada Encik Abdullah. Kata beliau peristiwa beliau pernah alami lah. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya Encik Abdullah, pendengar MG12 berasal dari Pasiris. Pengalaman yang saya nak ceritakan ini pendek sajalah. Rumah saya ni berhadapan kalau tengok dari tingkap, nampak sebatang sungai dekat Pasiris yang dikenali sebagai Sungai Api-Api. Jadi pendengar Ria 897, kata Encik Abdullah, mungkin ramai yang dah tahu tentang Sungai Api-Api ini yang dikatakan angker, tempatnya keras. Casey, saya yang dah duduk kawasan Pasiris depan Sungai Api-Api ini lebih kurang 10 tahun, Casey. Ya, lebih kurang 10 tahun saya duduk di sana. Macam-macam cerita katanya Encik Abdullah saya dengar. Tapi saya tak pernah terkena gangguan dalam rumah. Cuma kadang-kala bila lalu dekat satu taman kecil, di sana tu ada macam satu garden. Dekat situ malam-malam hari kalau lalu, akan rasa meremang. Biasalah tempat gelap, sunyi, kita juga manusia akan ada perasaan takut dan segan. Tapi Alhamdulillah, selama hampir 10 tahun saya duduk rumah di Pasiris ni, tak pernah kena gangguan. Sampaikan pada suatu hari, yang inilah berlaku ni, dipendekkan cerita kata Encik Abdullah, waktu tu saya dalam bilik tengah tidur. Isteri kejutkan saya. Isteri kata, Bang, abang dengar tak bunyi perempuan menangis dalam rumah? Kisi saya yang tengah mengantuk, tiba-tiba hilang mengantuk sebab kedengaran suara perempuan menangis dalam rumah Kisi. Di mana saya tengah tidur, isteri kejutkan bila terdengar suara perempuan menangis. Saya terbangun dari tidur saya. Pendengar Ria 897, anda bayangkan, selepas itu saya nampak dekat ruang tamu, betul-betul dekat tingkap menghadap Sungai Api-Api, ada susuk tubuh berbungkus seperti makhluk pocong berdiri di celah langsi saya. Saya nampak isi bentuknya, tapi saya tak beritahu isteri. Saya kata, Ujab saya beranikan diri bangun keluar dari bilik, kata Encik Abdullah. Konon-konon nak periksa lah. Saya keluar dalam hati ni, ya Allah, kisah hanya Tuhan saja yang tahu. Keluar dari bilik, pergi dekat ruang tamu, semakin dekat meremang Kisi. Dan saya boleh bau pacai begitu kuat di ruang tamu, nak dekat dengan langsi. Saya buka lampu, kemudian saya masuk bilik balik. Lampu tu biar saya nyalakan dekat depan. Bang, bunyi apa tu bang? Tanya isteri saya. Saya pun kata pada isteri, oh, abang rasa bunyi orang bawah lah, menangis, bergaduh katanya. Jadi abang pergi dekat tingkap, dengar dekat bawah. Jadi isteri pun rasakan bunyi itu adalah tangisan daripada jiran bawah, mungkin bergaduh ke, sedang kesedihan. Saya pun masuk dalam bilik, isteri pun mula tidur. Saya ni tak boleh tidur. Lampu saya biarkan menyala. Tapi susuk tubuh tu dah hilang. Yang membuat saya menjadi tanda tanya, selama lebih kurang hampir 10 tahun saya tinggal, tak pernah pun terkena gangguan ini. Tapi malam tu boleh nampak Kisi susuk tubuh dekat celah langsi macam pocong berbungkus. Boleh dengar suara orang menangis
Dan yang paling dahsyat, saya keluar, boleh bau pacai begitu kuat dekat kawasan langsir ruang tamu rumah saya. Alhamdulillah, gangguan tu hanya untuk malam tu saja. Dan saya dapat tahu rupa-rupanya pada malam yang sama ada jiran di tingkat bawah. Jiran di tingkat bawah meninggal dunia. Itu pun saya turun ke bawah, saya ternampak ada notis tampal Allah yarham siapa, tingkat berapa. Dan mungkin pada masa yang sama tu ada sesuatu yang tak kena mungkin dengan rumah, dengan yang meninggal dunia. Sampaikan ada yang singgah-singgah jiran yang ada di atas. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Kiriman daripada rakan kita. Ini daripada Nik Salmah. Katanya, Kisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Nik Salmah, suka dengan MJ12. Dan tempoh hari saya naik lift nak balik ke rumah. Waktu tu jam 11 malam. Baru balik dengan suami lah. Suami pula sedang tunggu lift, terlupa ambil barang di motosikalnya. Jadi saya pun masuk dalam lift. Kemudian dari jauh nampak budak ni jalan. Saya pun tekan butang lift. Budak ni masuk dengan nenek-nya, Kisi. Kalau tak silap, budak ni mungkin mendengar satu atau mendengar dua. Dan saya kenal dengan budak ni. Nampak-nampak gitu je lah. Saya tahu dia tinggal tingkat 5. Saya pun tekan tingkat 5. Dia tengok saya, dia senyum. Dia kata, terima kasih, Cik. Sama-sama. Saya pun tekan tingkat saya, tingkat 10. Suami suruh naik dululah. Jadi dalam perjalanan naik atas, saya berbual dengan dia, dari mana. Dan budak cakap lah, oh tadi keluar dengan kawan sekejap. Takkan keluar dengan kawan bawa nenek dia. Jadi saya tengok, wah bagus keluar dengan kawan bawa nenek. Kemudian saya tengok makcik dekat belakang dia ni. Saya senyum. Makcik ni langsung tak senyum dengan saya, Kisi. Mukanya bengis sangat-sangat. Katanya Nik Salma. Jadi budak tu pusing tengok saya lah. Bawa nenek. Taklah, saya keluar seorang je. Oh, keluar seorang. Jadi kemudian saya tengok, mungkin budak ni tak kenal tak makcik kat belakang. Aku ni main sembarang je. Dalam hatilah saya bercakap macam tu. Sampai tingkat 5, budak ni keluar. Memang betul, Kisi. Makcik ni tak ada kena-mengena dengan budak kat depan ni lah. Budak ni keluar, dia pun beri salam. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Dia pun keluar. Dan kemudian saya pusing tengok makcik ni. Saya tinggal tingkat 10. Makcik ni tingkat berapa? Saya tanya, Kak, tingkat berapa, Kak? Dia diam tau. Saya pun tak sedap hati, Kisi. Lift dari tingkat 5 naik sampai tingkat 10. Pintu lift buka. Saya pun keluar dari pintu lift. Saya jalan, saya pusing belakang. Nenek tu ataupun kakak tu masih ada dalam lift. Saya rasa pelik sangat-sangat. Tak apalah. Saya pun masuk dalam rumah. Kemudian suami pun baliklah. Jadi keesokan harinya, Kisi, mungkin jodoh lah. Saya jumpa budak yang sama yang saya jumpa semalam. Saya tanya dia soalan. Dik, sini jap. Semalam adik balik seorang adik naik lift dengan makcik. Adik dia nampak tak ada lagi satu makcik dalam lift? Tak ada. Kita dua orang je lah. Kenapa, Cik? Oh, tak ada apa-apa. Terima kasih lah. Budak tu pergi. Saya terperanjat. Kisi naik lift, Kisi. Saya nampak dia berdiri dalam lift. Tapi sebenarnya yang saya nampak tu mungkin bukan orang, Kisi. Ya Allah, Kisi. Takutnya saya. Pendengar Ria 897. Saya akan teruskan kisah selanjutnya ini. Datangnya daripada Azwan. Azwan dan isterinya ingin berkongsi satu peristiwa. Katanya Azwan, ini kiriman SMS saya nak bacakan. Terima kasih, Kisi, kerana berkongsi pengalaman di Bishan. Dan ini mengingatkan saya dengan isteri tentang satu perkara berlaku di Bishan Park. Di sana ada sebuah McDonald, ataupun restoran makanan segera. Jadi bila sampai di sana, saya dengan isteri dari jauh memang nampak. Jadi nampak ada 2 budak perempuan sedang duduk. Kami pun menghampiri restoran makanan segera tersebut. Bila sampai, duduklah. Tak terfikir pun yang tempat tu tutup. Sebab kami pergi pada hari itu, kalau tak silap saya, hari Rabu. Jadi bila duduk dekat kawasan tu, confident, Kisi. Saya tanya isteri saya, awak nak makan apa, saya belikan.
Jadi kemudian sedang isteri saya nak pesan, nak suruh tempat, isteri pun cakap, "Bang, tempat ni kan dah tutup." Rakan MJ12, waktu itu beliau dan isteri sedang berada betul-betul dekat kawasan luar. Pusing balik tengok dalam kawasan tu, yang tadi dia nampak ada 2 budak perempuan sedang duduk, tiba-tiba hilang gisi. Terperanjat saya dengan isteri. Kami pun tinggalkan kawasan tu. Kami tinggal di belakang blok saja, tapi tak tahu pun yang restoran makanan segera yang saya sebutkan tadi hanya beroperasi 24 jam pada hujung minggu. Pada hari-hari biasa tidak beroperasi. Dengar-dengar kabar, atas sebab-sebab tertentulah, sebab itulah restoran makanan segera di Bishan Park hanya buka pada hujung minggu saja. Sedangkan kalau dia buka hari biasa pun, ramai penduduk berdekatan akan datang. Tak nak ke bisnes. Yang ini Puk Din bercerita. Kisahnya ringkas dari kiriman SMS. Beliau mengatakan pernah memancing di salah sebuah, katanya di sini, apa ni? Oh, dia dah. Di salah sebuah kawasan di sembawang belakang masjid ketika beliau dan isteri memancing. Waktu itu saya dengan isteri sedang duduk kisi. Kami sedang duduk makanlah roti sandwich yang dibekalkan oleh isteri. Di belakang kami adalah khemah. Jadi kami pun berada di luar khemah, tidak jauh depan kami tepi pantai di mana kami pacakkan 2 joran yang saya bawa bersama. Sedang makan ni kisi. Mula-mula berbual rancak dengan isteri. Bual, kami berbual, isteri pun melayan dan saya pun katanya Puk Din menambahlah roti sandwich yang isteri bawa. Tiba-tiba kisi saya bercakap ni, saya macam perasan, isteri saya tak layan saya. Bila saya pandang, isteri saya dah berdiam diri. Saya panggil, awak, isteri saya tak layan dan tak pandang pun. Dia hanya memandang ke satu arah. Dan yang menghairankan saya, apabila saya tengok isteri saya sedang pandang belakang kisi. Di belakang khemah kami ada satu pokok yang besar sangat-sangat. Dekat pokok tu baru saya perasan kisi, ada seperti joystick orang bakar dan pacakkan di sana. Ada juga satu berhala kecil yang terdapat pada pokok tersebut. Jadi isteri sedang memerhatikan. Saya panggil isteri lagi, isteri tak layan. Saya tepuk tangan isteri pun tak toleh tengok saya. Jadi saya dah rasa tak sedap hati. Meremang bulu rumah saya. Saya lihat sekitaran saya. Baru saya perasan kisi yang saya dengan isteri sahaja yang berada 2 orang di tepi pantai sembawang itu. Jadi bila saya tengok kiri kanan tak ada orang, saya mula rasa takut dan mula rasa terperanjat. Dipendekkan cerita, nasib baiklah di belakang saya ada masjid. Saya dah tak tahu nak buat apa sebenarnya. Saya takut bila saya baca surah-surah tertentu, isteri saya kena rasuk, kena sampuk, dah tak tahu nak buat apa. Jadi saya ni dalam hati tawakal. Saya minta izin, kemudian saya berdiri, saya lari ke arah masjid, nyaris-nyaris kisi, ada kumpulan rombongan dari masjid ni, mereka masing-masing nak naik kenderaan, dah nak pulang. Saya lari minta tolong. Bila datang balik, isteri saya masih berada di tempat yang sama, sedang duduk pandang ke arah pokok tersebut. Jadi salah seorang lah, saya rasa tu mungkin Pak Imam masjid tu, kalau tak silap saya. Dia minta izin saya, boleh tak saya pegang isteri awak? Saya kata boleh. Jadi dia pun ambil kain yang dipakai tu, seperti kain sarban tu, dia pegang dahi isteri saya, kemudian dia baca sesuatu, isteri saya terus terbaring kisi, pingsan depan mata saya. Kemudian dia ambil air yang dibawa bersama, dia suruh saya ambil, sapukan ke muka isteri, saya sapukan. Isteri saya terkebil-kebil matanya dan tanya, kenapa, apa jadi? Pak Imam tersebut nasihatkan saya supaya bungkus barang-barang pancing, khemah semua, balik. Jadi mereka semua tunggu saya kisi, simpan barang-barang pancing untuk pulang ke rumah. Itulah peristiwa, dah banyak kali pergi sana memancing, tak pernah kena. Satu-satu kalinya saya ingin ketengahkan. Terima kasih dari Puk Din. Wah, itu dia Baiklah para pendengar Misteri Jam 12 sekalian. Berikut adalah kiriman email dari saudari Nani yang tinggal di kawasan Woodlands. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam Nani. Saya ingin perketengahkan kisah saka dari arwah atuk saya. Nama saya Nani dan saya tinggal di daerah Woodlands. Saka ni sebenarnya diturunkan kepada ayah saya
selepas arwah datuk saya meninggal dunia. Ini benar-benar terjadi, Casey. 2 tahun yang lepas, keluarga saya telah menyewa sebuah rumah di Woodlands lalu. Dan kami tinggal di rumah makcik saya di sebelah ayah. Dan ketika itu juga arwah atuk masih hidup. Atuk tinggal bersama makcik saya. Memang saya tak suka ke sana lah, Casey. Sebab setiap hari saya ke sana, pasti akan ada benda yang tak kena. Bukan saya tak sukakan arwah atuk saya, cuma dia suka mengasapkan rumah itu pada setiap hari malam Jumaat. Dan pada setiap malam juga pasti lampu bilik tidak akan dimatikan. Lampu di bilik itu, Casey, akan sentiasa terang sampailah ke esok hari. Pernah satu kali ini saya matikan lampu biliknya. Saya kena marah, Casey. Marah satu bakul dengan atuk saya. Dan semenjak itu saya dah tak berani lagi lah untuk mematikan suis lampu. Pada mulanya saya masih boleh bersabar, Casey. Tapi lama-kelamaan saya dah mula hilang sabar. Sebab dah tak tahan dah dengan kelakuan arwah atuk saya ni. Saya pun tak tahulah siapa saya nak mengadu, Casey. Pada satu malam, Casey, sedang saya nyenyak tidur, tiba-tiba saya tersadar. Terdengar satu suara orang yang sedang mengerun. Pada ketika itu, saya tidur di ruang tamu. Sebab saya dah tak tahan lagi tidur di bilik atuk. Sungguh menyeramkan, Casey. Saya perlahan-lahan bukakan mata, lalu terpandang kat bilik atuk. Casey, nak tahu apa yang saya nampak, Casey? Saya nampak seperti seorang tu sedang berdiri di depan pintu bilik atuk saya. Badannya tinggi besar, Casey. Saya pun tergamam lah, Casey. Saya tak tahu apa yang saya perlu baca. Saya baca aja apa yang saya ingat. Itu pun terbalik-terbalik saya baca, Casey. Sebab dah takut sangat dah. Saya pun hanya memejamkan mata. Makin saya baca, makin kuat saya dengar gerun makhluk tu. Dan tiba-tiba saja suara saya hilang. Pada keesokan harinya, Casey, saya dah tak ada choice dah. Saya terpaksa mengadu ke ayah saya. Ayah saya marah kepada saya, Casey, mengatakan ini semua karut. Ayah saya tak mahu mengaku sebab atuk saya ni dulu ada pelihara saka, atau lebih dikenali sebagai hantu raya. Padahal ayah saya tahu saya hanya tinggal di rumah tu hanya beberapa bulan saja, kerana saya dah tak tahan lagi dah. Mau atau tak mau, ayah saya terpaksa angkur, kata ibu dan adik-beradik saya. Bukan saja dah lihat benda tu, adik saya juga pernah nampak benda tu sedang bertenggek di atas lauk yang makcik saya masak. Bukan saya tak mau, bukan saya mau burukkan makcik saya, Casey. Selepas masak lauk, makcik saya tak pernah nak tutup lauknya. Jadi saya agak muskil lah. Dia biarkan lauk yang dia dah masak tu terbuka begitu saja. Itu dah menjadi tabiat makcik saya yang melakukan sedemikian. Sampai saya nak makan pun tak ada selera, Casey. Saya pun tanyalah kepada makcik saya, "Cik, kenapa tak tutup lauk ni?" Makcik saya pun jawab, "Tak apa, nanti ada orang makan." Saya terkejut, Casey. Siapa orang yang dimaksudkan tu? Nak dipendekkan cerita, Casey, saya fikir selepas arwah atuk saya meninggal, saka ini sudah hilang. Ataupun antara adik-beradik ayah saya ni dah adalah jadi penggantinya. Tapi saya silap, Casey. Ayah saya, dia boleh terima saka tu daripada atuk saya tanpa pengetahuan kami sekeluarga. Saya jadi marah, Casey. Alasan ayah saya ni, dia dah tak sanggup melihat atuk saya siksa bila hendak mati nanti. Jadi dia menerima saka daripada atuk saya. Dan menurut ayah saya, dia berkata, "Kau faham-faham je lah.
Arwah atuk kau su sudah lama meninggal dunia. Yang kita lihat tu hanya jasadnya saja. Saya terkejutlah dengan apa yang saya dengar tu, Casey. Dan sepanjang ayah saya ada di rumah, macam-macam gangguan yang saya dengar. Ibu dan mak saya pun pernah terlihat serupa muka macam ayah saya. Padahal ayah saya tak ada kat rumah. Memerang bulu rumah saya. Mereka berdua asyik sering diganggu oleh benda-benda ni. Sehingga pada satu hari itu, peha ibu saya ni ada bekas lebam. Ibu saya sampai nangis kerana ketakutan. Adik saya sampai dah tak mau tinggal rumah tu, Casey. Saya tak tahulah apa lagi saya nak lakukan. Dulu badan ayah saya ni berisi, tapi selepas ayah saya mengambil keturunan Saka ni, badan ayah saya jadi kurus pula. Dah macam dah tak ada darah lagi dalam badannya. Dan kini ayah saya sudah hilang entah ke mana. Dan kerana keturunan Saka ini, keluarga saya sudah pun berpecah belah, Casey. Sudah hampir 2 tahun ayah dah tak balik rumah dah. Menurut cerita ibu saya ni, bukan ayah saja yang ada Saka, tapi kesemua adik-beradik itu ada juga. Saka itu sebenarnya sebahagian dari atuk saya. Dan entahlah, Casey, berapa banyak Saka yang atuk saya ada pelihara pun saya tak tahu. Itulah cerita daripada Nani. Dan terima kasih, Casey, kerana sudi mempertengahkan kisah saya ini. Okey, yang ini daripada Nur Cahaya. Katanya di sini, Assalamualaikum kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada waktu itu, saya dengan tunang saya sedang berjalan-jalan dekat kawasan tepi pantai sekitar jam 8 lebih malam. Jadi, ini selepas kami menjamu selera. Pada waktu tu kami pun dah ada selisih faham lah. Kata Nur Cahaya, tunang saya telah pun melakukan kesilapan. Dia minta jumpa, ajak saya keluar makan. Saya tak nak. Akhirnya okey, saya beralas, saya keluar. Tetapi perasaan marah masih lagi terpendam. Jadi bila saya makan dengan dia, dipendekkan cerita, selisih faham itu tidak dapat diselesaikan. Bila kami cuba berjalan, dan dia ni panas baran orangnya. Jadi sedang berjalan dekat tepi pantai, yang mana tempat tu jauh daripada orang ramai pada malam tu. Dia tiba-tiba marah dengan saya sebabnya saya tidak maafkan dia. Saya ni mencari kesilapan dia. Dia terus jalan tinggalkan saya, Casey. Dah banyak kali dia buat dengan saya perkara seperti itu, kata Nur Cahaya. Tapi saya faham orangnya memang. Saya lebih suka dia jalan daripada dia menggunakan kekerasan, memukul saya, tampar. Tak kisah. Bila dia lari dari saya, itu bermakna dia nak kawal kemarahannya. Saya faham itu cara dia. Jadi, dia tinggalkan saya. Saya ni dekat tepi laut, Casey, seorang diri. Saya pun duduklah di salah sebuah bangku terletak berdekatan dengan sebuah barbecue pit. Dekat kawasan tu, sepanjang lebih kurang kiri dengan kanan saya ni, dalam 100 meter memang tak ada orang. Tapi bahagian ujung-ujung adalah 2-3 orang. Kemudian sebelah kiri sebelah kanan adalah jalan menuju ke arah tempat kami makan awal tadi. Jadi saya duduk seorang diri. Saya sedang fikirkanlah, adakah mungkin saya perlu maafkan ataupun saya harus beri dia amaran dan sebagainya. Tunang saya dah tak ada. Jadi saya tahu dia akan datang balik, sebab takkanlah dia nak tinggalkan saya seorang diri. Tengah duduk seorang diri, tiba-tiba saya dengar, Casey, terdengar suara perempuan menangis. Terperanjat saya apabila saya ternampak di barbecue pit, betul-betul sebelah barbecue pit yang sedang saya duduk ni, kelihatan ada seorang perempuan sedang duduk, tangan kiri kanan pegang muka, menutup mukanya, kemudian menangis terisak-isak pada malam itu. Pendengar Ria 897 FM, saya daripada terfikirkan tentang masalah saya pandang pada wanita yang sedang duduk menangis. Saya tertanya-tanya apakah masalah yang dia hadapi.
Entah macam mana, Casey, tergerak hati saya untuk bangun, berjalan menuju ke arah wanita tu. Dia tengah duduk ni dekat bangku. Kemudian saya duduk di sebelahnya. Bangku yang dia duduk ni adalah jenis bangku panjang. It's a bench, kata Nur Cahaya. Jadi, Casey cuba gambarkan situasi ini. Bangku ni bangku panjang, boleh duduk lebih kurang 4 orang lah, 3 hingga 4 orang. Dia duduk tempat duduk paling hujung bangku. Saya duduk paling hujung bangku. Jadi di tengah-tengah boleh muat 2 lagi orang. Dia sedang menangis, saya sedang duduk. Saya nak bertanya apakah masalah dia sebab saya takut dia melakukan sesuatu yang tak baik. Dan dia seorang perempuan, seorang diri di tepi laut, tidak ada berteman. Saya pun duduk, kemudian saya dia masih menangis, Casey. Masih lagi menangis pada malam itu. Beliau, Nur Cahaya, berbahasa Inggeris dengan wanita duduk di sebelahnya. Sebab dia tak tahu tu orang Melayu ke, orang India, orang Cina. Jadi saya gunakan bahasa Melayu lah. Awak okey ke tak? Minta maaf, saya bukan nak kipu. Boleh saya bantu tak? Awak okey tak? Dah lah, jangan nangis. Boleh tak kalau kita berbual? Dia masih menangis, Casey. Awak okey tak? Jangan nangislah. Boleh tak kalau kita berbual? Ada masalah apa? Saya pun sebenarnya baru gaduh dengan tunang. Mungkin masalah kita sama, mungkin tak sama. Tiba-tiba ada orang tepuk bahu saya. Hei. You berbual dengan siapa? Apa you ni? Datang marah-marah orang. I tak marah. I cuma tanya you berbual dengan siapa. Berbual dengan siapa, Bu? Apabila saya toleh, cuba nak jelaskan pada tunang saya yang datang dari belakang dan tepuk saya. Wanita yang kononnya duduk di sebelah hujung bangku hilang entah ke mana. Itulah. I tanya you berbual dengan siapa? Alah, you dah okey kan? Dah lah. Kita balik lah. Tapi tunang saya mati-mati tak nak balik. Katanya nak settle problem kita tempat tu juga. Saya kata padanya tak nak. Saya nak balik. Saya rasa tak sedap hati. Bual punya bual, Casey. Akhirnya saya pun pulang dengan tunang saya. Sampai ke saat ini, Casey, saya yakin saya nampak ada perempuan nangis. Saya dengar suara dia menangis. Saya berbual dengan dia, duduk sebelah dia. Bila tunang saya datang, tiba-tiba dia boleh hilang, Casey. Bayangkan kalau tunang saya tak datang pada tepat pada waktunya, saya tak tahu apa akan terjadi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, sebentar nanti akan saya jawab panggilan anda, saudara. Anda boleh hubungi saya. Tapi sekarang satu lagi kisah. Kalau tadi 2 kiriman email, yang ini 1 SMS yang ingin saya sempurnakan. Dikirimkan pada saya dengan kodnya Club KLUB, jarak nama kisah misteri. Dihantarkan ke talian 1460-72346. Saudara, inilah kisah yang diteruskan dalam rancangan MJ12. Apa kabar, Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12? Nama saya Encik Samran Saini. Saya ingin berkongsi. Kata Encik Samran Saini, saya adalah seorang tukang masak bersama dengan sebuah syarikat. Dan katanya pengalaman saya ini apabila saya memasakkan untuk satu majlis lah, di mana kiriman SMS Encik Samran Saini berkongsi. Katanya memasakkan di majlis, salah satu majlis persandingan. Yang membuat saya terperanjat apabila datangnya ibu pengantin pada saya. Dia memberi saya satu bungkusan warna kuning. Dia suruh saya letakkan bungkusan tu dalam lauk yang saya nak masak dan kemudian ke dalam lauk-lauk yang lain. Jadi saya tanya, "Kak, ni untuk apa, Kak? Saya tak pakai benda-benda ni semua." "Hai, kau mana tahu? Kau letak je. Untuk apa, Kak? Saya nak tahu, Kak."
Yang masak saya. Orang kalau nampak saya kena. Hei, ini semoga orang yang nak buat-buat anak aku ni tak kena. Kau tahulah majlis-majlis ni ada orang dengki, hasad dengki, susah hati. Jadi Casey, saya pun tak nak gaduh, saya pun tak naklah berbising-bising, takut nanti dia tak bayar Casey. Saya pun letaklah masak lauk ni, saya letak. Kemudian sedang masak satu lagi lauk, saya ingatkan tak nak letaklah, saya letak benda tu tepi. Dia datang Casey dari jauh. Bukan sibuk nak layan tetamu, sibuk nak tengok saya pakai tak barang yang dia berikan. Jadi bila saya nampak dia dari jauh, dengan segera saya ambil benda tu campak dalam lauk yang hampir-hampir habis masak. Datang, dia tanya, kau ada letak tak barang yang kakak kasih kau tu? Ada kak? Semua Jangan tak letak. Aku potong gaji kau. Macam mana ni? Pekerja saya, termasuklah ada seorang kakak ni tengok saya. Kemudian kakak ni Casey, dia memang pandai dalam hal-hal ini. Jadi saya tengok dia, kemudian baru saya tanya, kak, kenapa ni dia suruh letak barang ni? Tak apa, kau masak dulu. Kemudian saya keluarkan barang tu, kata Encik Samran saya ni, saya serahkan pada kakak tersebut. Dia pegang, dia taruh tepi. Benda ni kakak tak rasa untuk halau sihir tau. Entahlah, kakak rasa lain macam lah. Mungkin agaknya. Tak apalah, tak baik cakap. Jadi saya paksa paksa kakak ni cakap tentang apa yang dirasakan. Saya takkan percaya, cuma nak tahu andaian pendapat pandangan beliau. Dan Casey, sampai sekarang saya paksa, dia kata tak baik. Ni majlis orang, biarlah dia nak buat apa, kita kerja. Sudah, sampai sekarang saya tak tahu. Dan Cik Samran saya ni nak bertanya. Tanya pada para pendengar, kalau tahu tak, sebenarnya apakah tujuan makcik tu suruh saya gunakan bungkusan tu masuk dalam setiap lauk pauk yang saya masak? Dengan alasan takut majlis anaknya dibuat orang Casey. Itu saja, mohon maaf kalau kisah saya tak seram, tapi itu pengalaman peribadi saya sebagai seorang tukang masak majlis perkahwinan di Singapura. Selamat malam dari Encik Samran Saini. Kiriman yang pertama ingin saya buka ini adalah kisah datangnya dari seberang. Pengalaman kiriman email yang saya terima datangnya daripada seorang rakan pendengar Misteri Jam 12. Nama beliau Hafiz. Hafiz adalah seorang pendengar yang berasal dari Kuala Lumpur, berkongsi peristiwa pengalaman yang tak dapat dilupakan. Katanya kisah ini berlaku di salah sebuah kondominium di Malaysia. Lebih tepat lagi, di salah sebuah kawasan di Kuala Lumpur, di section, tak nak sebutlah section mana tapi di kawasan Shah Alam. Kata beliau, kisah ini saya sebenarnya Casey telah pun diundang oleh rakan saya. Dan ini pertama kali sebenarnya saya datang ke rumah baru beliau di salah sebuah kondominium di Kuala Lumpur, section ... Jadi katanya Hafiz, biasalah Casey, di kondominium yang dia tinggal ada sauna, ada kolam renang, dan banyak lagi Casey, bilik-bilik khas yang boleh digunakan percuma. Saya datang agak lewat lah setelah rakan-rakan yang lain bersama-sama. Jadi saya ni memang dah lama nak masuk kolam renang. Cuma satu, tak ada peluang sebab sibuk dengan kerja. Bila dah lepak dengan kawan di rumah baru beliau, dah tahu rumah tu ada kolam renang, dari kerja saya datang rumahnya. Walaupun penat Casey, dah siap Casey beg saya, masukkan pakaian, tuala dan sebagainya. Jadi saya pun masuk pintu hadapan kondominium tersebut. Ada pengawal keselamatan jagalah. Saya tanya, bang, saya nak pergi blok ni, unit ni. Oh, awak jalan terus. Dia berikan saya arahan ke mana harus saya pergi. Casey, bila masuk ni nak jalan kaki agak jauh Casey. Bloknya lebih kurang 4 blok jauh daripada pintu gerbang masuk di kondominium yang dia tinggal. Jalan Casey, setengah jalan baru saya perasan kawasan kondominium ni sunyi sangat. Kondominium ni adalah sebuah kondominium dah lama agaknya. Sepi, sunyi, ibarat tempat ni macam tak ramai orang tinggal. Saya tak indahkan semangat Casey nak berenang. Jadi saya pun naik ke atas rumahnya bila sampai di blok nombor 4 tu lah. Naik atas, saya beri salam, ramai rakan-rakan yang lain dah sampai.
Jadi pendengar Ria 897, katanya rakan kita bernama Hafiz diteruskan pengalaman beliau yang ingin diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Jadi apa yang berlaku, kata Hafiz? Saya masuk ke dalam, saya berbual-bual dengan rakan-rakan yang ada. Setelah lebih kurang setengah jam 45 minit, saya pun kata pada rakan saya, aku nak turun bawah lah, pergi berenang sekejap. Siapa nak ikut aku? Lain semua tak nak, malas. Ada yang sibuk makan, ada yang sibuk berbual, ada yang sibuk menonton TV. Kalau macam ni aku seorang je lah berenang. Saya pun angkatlah tuala saya dan barang-barang yang lain lah. Turun ke bawah nak berenang. Saya pun turun lift. Bila masuk lift, pintu lift terbuka ni, saya perasan dalam lift yang saya naik ni ada seorang perempuan. Kisi, wanita ni cantik. Kalau tak silap saya orang Melayu kita ni, Kisi. Kulitnya putih sangat. Tapi Kisi, bila saya nampak dia dalam keadaan saya tidak begitu menarik lah. Sebab saya dengan seluar nak berenang, hanya dengan tuala, dengan pula saya ni pakai singlet. Malu juga Kisi nampak anak makcik dalam keadaan macam ni, katanya Hafiz. Saya pun ternampak beliau, saya senyum. Dia senyum pada saya balik. Saya berdiri di hadapan. Berdiri bahagian depan, wanita tersebut berdiri di belakang saya. Mata saya kerap kali Kisi cuba menjeling sebelah kiri. Masih lagi berdiri, wangi, harum. Sampai lantai 1 saya keluar. Bila saya keluar, Kisi, sebenarnya tak perlu pun. Tapi tangan saya ni saya pegang pada pintu lift. Konon-konon nak beri laluan. Dia jalan tepi saya. Dalam hati ni, ya Allah, wanginya budak ni. Pendengar Ria 897, Hafiz kata, saya pun senyum. Dia senyum pada saya balik. Kemudian dia jalan keluar. Saya pun pergilah berenang. Berenang di kolam belakang, Kisi. Jadi sedang saya berenang ni, Kisi, lebih kurang dah masuk 10-15 minit dalam kolam renang. Saya pun selam dalam air. Saya duduk, Kisi bayangkan. Dia selam dalam air, anda bayangkan Katanya Hafiz, saya selam dalam air. Kolam renang tu adalah sedalam 3 meter. Saya selam sebelah dalam. Kemudian saya duduk bersila. Seolah-olah water therapy saya buat. Saya suka macam tu, Kisi. Sedang saya duduk, jadi saya tengok atas. Terperanjat, Kisi. Ada budak perempuan sedang berdiri memerhatikan saya. Saya terkejut. Bila terkejut, habis semua angin yang saya hirup tu, saya hembus keluar. Terpaksa saya naik ke atas permukaan air untuk tarik nafas balik. Naik atas, saya tersedak, Kisi. Tengok kiri, tengok kanan. Tadi nampak budak tengah diri dekat tepi kolam. Saya turun lagi berenang. Duduk lagi, Kisi. Sedang duduk, Kisi. Kali ni, Kisi nak tahu tak? Budak yang tadi saya nampak dalam lift berada betul-betul dekat kolam air. Tapi apa yang dia lakukan saya nak jelaskan. Kisi boleh tolong tak bacakan kepada para pendengar situasi yang saya alami. Sekarang ini saya berada dalam kolam renang. Saya sedang duduk bersila bahagian bawah lantai kolam renang buat water therapy. Bila saya mendongak, Kisi, kali pertama nampak berdiri tepi kolam. Kali kedua bila saya mendongak ke atas, alangkah terperanjatnya, Kisi. Budak tadi sedang menjenguk saya. Kepalanya dah masuk ke dalam air setengah. Mata terbeliak, mulut ternganga, rambutnya yang panjang tu terapung-apung atas air. Dalam keadaan sedemikian, saya terperanjat, membuat saya tersedut air, tersedak dan terus nyaris-nyaris saya lemas. Rakan MG12, saya tersedak sampai atas permukaan air. Saya cuba nak dapatkan angin, Kisi, udara, supaya saya dapat tarik nafas dan saya dapat tenangkan diri saya. Tapi tak boleh, Kisi. Setiap kali saya cuba hirup udara tu, nak tarik nafas, air akan masuk dari hidung, membuat saya tersedak berkali-kali. Dan saya katakan, saya nyaris-nyaris, Kisi, hilang nyawa. Tiba-tiba, saya dengar bunyi orang tau. Macam campak sesuatu. Nampak ada boya warna oranye. Saya gapai
Buaya tersebut ditarik saya ke tepi dalam keadaan saya dah lemah, Kisi. Saya kuatkan semangat. Saya ditarik sampai dekat tepi tu, Kisi, sebab kolam renangnya macam ada seluk. Baru nampak ada pakcik ni tarik. Saya sampai tersedak-sedak. Pakcik ni sepak saya beberapa kali. Kemudian dia tanya saya okey tak. Saya tak boleh bercakap sebab terlampau sesak nafas, katanya pendengar. Katanya Hafiz. Jadi akhirnya dipendekkan cerita, kata Hafiz. Saya dinasihatkan oleh pakcik security supaya jangan berenang lagi dalam kolam ni. Katanya kalau nak berenang boleh sebelum pukul 7 malam, iaitu lebih tepat sebelum waktu maghrib. Kau nak berenang, kau berenang lah. Lepas maghrib jangan. Kau dah nampak tak orang-orang lain berenang? Pakcik tu tanya pada saya. Saya pun tengok, Kisi, memang saya seorang. Saya tanya apa salahnya. Kawan kau tak beritahu kau? Kawan saya baru pindah, Cik. Oh, budak yang tingkat 11 tu Ya, Cik. Kau tahu tak? Kondominium ni, dekat kolam renang ni, ada budak pernah bunuh diri dekat sini. Saya dengar terperanjat, Kisi. Baik-baik. Dia tinggal sama blok dengan kawan kau. Tingkat 14. Adakah Kisi wanita yang saya turun lift tadi tu wanita yang sama diceritakan oleh pakcik security? Saya tidak pasti. Tapi saya bersyukur kerana saya panjang umur. Terima kasih dan selamat tengah malam.